Okay, so hari ni kita last week kita dah go through untuk sumber pembiayaan luaran. Okay, sumber pembiayaan luaran ada berapa? Ada dua jenis, iaitu pembiayaan swasta dengan agensi kerajaan. Okay, pembiayaan swasta ada 7. Ya, ada modal permulaan, ada sewa beli, okay, ada pajakan, ada pemfakturan, okay, ada share, ada overdraft, okay, ada pinjaman, ada gadaian, okay, ataupun arahnu. Itu adalah untuk sumber pembiayaan luaran bagi pembiayaan swasta. Okay. Untuk sumber pembiayaan luaran bagi agensi kerajaan, kita ada jaminan kredit, kita ada bantuan modal, okay, kita ada grant penyelidikan dan pembangunan. Okay. So hari ini kita akan masuk sedikit pada dalam konteks ada, tapi cikgu nak tambah, okay, ada jenis sumber pembiayaan lain. Okay. So kita tengok apa tu sumber pembiayaan lain. Okay, boleh nampak tak apa yang cikgu tulis ni? Apa boleh nampak? Okay, boleh nampak dengan jelas? Kalau nampak jelas, buat kod angkat thumbs up. Okay. So boleh baca. Okay. So ada sumber pembiayaan lain yang kita boleh tambah sebagai information lah, information tambahan. Okay. Dalam buku notes ada, okay, yang cikgu pernah bagi awak. Okay. Nanti untuk notes ni cikgu akan, jangan risau, cikgu akan photo stick awak nanti sekolah nanti. Okay. So ada 6 jenis sumber pembiayaan lain yang perlu awak tahu. Yang pertama adalah kredit dagangan. Okay, kredit dagangan tu macam mana? Okay, kredit dagangan tu macam mana? Okay, kredit dagangan kredit dagangan merupakan kemudahan. Okay, kemudahan dari segi apa? Okay, kemudahan dari segi kredit ataupun macam lebih kurang macam kad kredit. Okay, maksudnya kita beli dulu tanpa guna duit, and then pada tu baru kita bayar dia dengan menolak daripada akaun bank yang kita ada. Okay, iaitu kemudahan kredit yang disediakan oleh pembekal untuk pelanggannya. Sebagai contoh, kad kredit daripada MyBank, okay, daripada CIMB, daripada Hong Leong Bank. Okay, dia menyediakan kemudahan kredit. Okay. So kalau dia beli barang tu dalam tempoh macam tempoh invoice lah juga, okay. Maksudnya kalau dia beli barang tu dengan harga contoh 10,000, okay, dia guna secara kredit dulu, and then dalam tempoh berapa bulan dia perlu jelaskan hutang dia dalam tempoh 60 bulan ke, okay, untuk membayar apa yang dia dah beli tu melalui kredit. Okay. Yang seterusnya adalah surat kredit. Okay, surat kredit ni lebih kepada kemudahan yang diberikan oleh bank perdagangan, okay, ataupun agrobank, bank perdagangan, okay, merchant bank, okay, kepada perniagaan yang mengimport barang dari luar negara. Okay. Kalau orang tu dia tempah barang daripada luar negara, so lebih prefer menggunakan surat kredit. Okay, surat kredit. Okay, so surat kredit ini dikira sebagai jaminan, okay, jaminan pembayaran oleh pengimport dan surat tersebut akan dihantar kepada pengeksport. Okay, itu adalah surat kredit. Okay, seterusnya adalah pinjaman berjangka. Okay, pinjaman berjangka ni macam mana? Okay,
ia adalah pinjaman bertempoh, okey, merupakan pinjaman yang mempunyai tempoh bayaran balik, okey, mempunyai tempoh bayaran balik yang tertentu, berserta faedah. Okey, ada bunga lah, maksud dia. Yang faedah dalam tempoh yang ditetapkan seperti um, kurang daripada setahun, okey, ada 60 bulan ataupun ada yang 96 bulan, okey. So, itu adalah pinjaman bertempoh. Okey. Yeah, so okay. Awak boleh just salin dalam awak punya notes. Okay, salin. Okay. Seterusnya adalah penerimaan jurubank. Okay, so apa itu penerimaan jurubank? Okay. Ia adalah merupakan satu jenis pembiayaan jangka pendek. Okay, jangka pendek. Kalau pinjaman bertempoh tadi jangka panjang. Okay, kalau penerimaan jurubank lebih kepada pembiayaan jangka pendek yang dilakukan oleh sesebuah syarikat bukan kewangan. Okay? Syarikat bukan kewangan dan dijamin oleh pihak bank. Maksudnya dia adalah syarikat yang bukan menjalankan aktiviti kewangan tapi dia akan dijamin oleh pihak bank. Okay? Okay, seterusnya untuk trust receipt. Okay, trust receipt adalah merupakan kemudahan pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dengan jaminan pembayaran, okey, dengan jaminan pembayaran untuk membolehkan pelanggan menerima hantaran pembelian tempatan, okey, ataupun luar negara sebelum pembayaran bil dibuat. Okey, maksudnya jenis macam dia ada receipt, okey, trust receipt. Oh, maksudnya dia macam lebih kepada dia menggantikan bil, okey, menggantikan bil yang dikeluarkan di bawah surat kredit institusi kewangan. Okey, lebih kepada bil lah, okey. Okey, seterusnya adalah kredit okey. Lagi sekali lagi satu apa ni, trust receipt tadi. Okey, dia lebih kepada macam kita ambil dulu barang, kita tak bayar lagi. Okay, just dia bagi receipt and then bila dia dapat receipt tu kita boleh bayar hutang tu kat dia. Okey. Okey, so seterusnya dan keenam adalah kredit pusingan. Okey, kredit pusingan ni biasanya digunakan untuk memenuhi keperluan modal kerja dalam jangka pendek. Okey. Antara ciri-ciri kredit pusingan, okey, dia pinjaman yang diberi dalam satu tempoh tertentu, okey, yang boleh dipinjam semula apabila sampai tempoh matang. Okey. So ia adalah antara kemudahan pembiayaan jangka pendek yang diberi kepada customer, okey. Yang ditawarkan oleh organisasi, tak kisahlah organisasi perniagaan apa-apalah, okey. Tapi biasanya kredit pusingan ni lebih kepada organisasi yang mempunyai kewangan yang baik lah. Okey. Seterusnya adalah okey. 3.3 awak boleh tengok pada buku teks, okey. Awak nak salin pun boleh, okey. So dalam buku teks dia just bagi gambar saja, okey. So ini adalah antara penerangan yang boleh kita ambil. Okay, keperluan pembiayaan sesebuah perniagaan. So kenapa kita perlunya, kenapa seseorang tu perlukan pembiayaan? Okay, kenapa kita perlukan pinjaman? Okay, kenapa kita perlukan semua benda ni dalam perniagaan? Okey. Okey. Pembiayaan mengikut keperluan semasa. Okay. First kita perlu tahu pembiayaan mengikut keperluan semasa macam mana. Okay. Dana keperluan semasa merujuk
kepada ya, okey. Pembiayaan mengikut keperluan semasa adalah dana. Dana tu apa? Duit lah, keperluan semasa. Dana keperluan semasa merujuk kepada keperluan dana dalam membiayai aktiviti ataupun operasi sebuah perniagaan untuk melancarkan perjalanan urusan niaga harian. Okey. Dan dia juga bertujuan untuk melangsaikan baki hutang yang awak ada. Okey. So awak perlukan pembiayaan ni mengikut keperluan semasa apa yang awak perlu dengan duit yang awak dapat tu, okey, untuk awak buat apa? Untuk awak bayar hutang, untuk awak belikan barang-barangan pengeluaran, okey, untuk supaya apa? Supaya urusan niaga awak semua, okey, boleh berjalan dengan lancar. Okey. Seterusnya adalah yang kedua, pembiayaan mengikut keperluan jangka pendek. Okey. So, keperluan pembiayaan sesebuah perniagaan diperlukan mengikut keperluan jangka pendek. Macam mana kalau untuk jangka pendek? Okey. Kalau dana jangka pendek digunakan untuk membiayai keperluan operasi syarikat dalam tempoh kurang daripada setahun. Okey, yang melibatkan pengurusan modal kerja. Okey, sebagai contoh macam mana awak membayar sewa kilang untuk setiap bulan. Okey, dalam jangka pendek. Okey, belanja macam mana awak gunakan dana awak untuk belanja jualan, nak buat aktiviti promosi, okey, nak bayar komisen jurujual, lagi apa? Untuk awak belanja langsung perniagaan, okey, macam contoh awak nak biaya untuk duit angkutan masuk ke apa, duit duty custom kalau awak beli barangan daripada luar negara, okey, duty import dan sewa gudang kalau awak beli barang secara pukal, okey. Selain daripada tu apa lagi? Belanja untuk awak bayar elektrik, okey, macam bil air, bil elektrik. So pentingnya pembiayaan mengikut keperluan jangka pendek. Okey. Dan seterusnya adalah pembiayaan mengikut keperluan jangka panjang. Jangka panjang, okey, berbeza dengan jangka pendek tadi untuk awak bayar dalam tempoh yang singkat. Okay. Kalau pembiayaan mengikut keperluan jangka panjang adalah merujuk kepada keperluan pelaburan modal yang melibatkan tempoh yang melebihi 1 tahun. Contohlah awak nak pembesarkan syarikat awak ataupun awak nak pembesarkan perniagaan awak, okay, ia lebih kepada pelaburan aset tetap. Okay, aset tetap tu macam mana? Okay, contoh awak nak bagi jentera, awak nak beli mesin baru, awak nak membeli kelengkapan pejabat, okay. Lagi apa? Awak nak beli aset baru, nak beli bangunan baru, nak buka kedai baru ke, nak perbesarkan ruang perniagaan. Lagi apa untuk awak menambah awak punya aset perniagaan. Okey, itu adalah mengikut keperluan jangka panjang. Sebab itu adalah proses mungkin awak lebih daripada setahun. Okey. Kalau jangka pendek tadi, pembiayaan awak belanjakan duit awak kurang daripada setahun. Okey, yang ni adalah kalau jangka panjang melebihi setahun. Maksudnya dari segi duit tu awak buat untuk apa? Kalau jangka panjang lebih kepada pelaburan aset tetap. Okey? Faham? Okey. So, apa kekuatan dan kelemahan jenis pembiayaan untuk sebuah perniagaan? Apa kelemahan pembiayaan luaran dan apa dia punya kelemahan pembiayaan luaran, pembiayaan dalam apa dia punya kekuatan dan apa dia punya kelemahan. Okey. So saya try buka ni jadi tak.
Okay. So ini adalah sumber pembiayaan luaran. Okay. Apa dia kekuatan sumber pembiayaan luaran? Okay. Yang pertama, sumber pembiayaan luaran dia punya kekuatan adalah okay. Kekuatan dia adalah bank ataupun institusi kewangan. Okay. Ada dua kan, bank ada pembiayaan swasta dengan agensi kerajaan kan. So apa dia punya kelebihan, okay? Kekuatan dia apa? Okay, kalau awak dalam buku teks ada, okay, muka surat 77 siapa ada buku teks boleh buka. Okay, so kelebihan dia adalah tempoh bayaran balik pinjaman dan ansuran bulanan boleh mengikut kemampuan pinjaman. Okay, sebagai contoh kalau pinjam daripada bank berapa? Contoh 20,000. So setiap bulan dia akan buat awak, dia akan arrangekan awak berapa bulan awak perlu bayar untuk jelaskan hutang awak yang 20,000. Okay, maybe 200, 300. Okay, depend on berapa gaji yang awak dapat, berapa keuntungan daripada perniagaan yang awak dapat. Okay, so kita boleh bayar secara ansuran. Okay, and then jumlah pinjaman boleh disesuaikan dengan keperluan semasa. Okay, maksudnya dalam masa pendek pun awak boleh menyesuaikan awak punya, maksudnya awak boleh sesuaikan dengan pinjaman dia tu. Contoh jumlah pinjaman dia bagi 20,000 ke awak, so awak boleh arrange awak punya statement, okay, everything lah awak boleh arrange, okay. Okay, bagi agensi kerajaan, okay, dia punya kelebihan adalah dia memberi pinjaman kepada peniaga yang tak mempunyai cagaran. Ya, awak tak ada cagaran, awak tak ada rumah nak jaga, awak tak ada kedai nak jaga. Okay, so yang bestnya agensi kerajaan ni dia bagi pinjaman kepada peniaga yang tak ada rumah nak jaga lah, tak ada kedai nak jaga. Okay. And then jumlah pinjaman boleh disesuaikan dengan keperluan semasa juga, sama dengan pembiayaan swasta tadi. Okey, dan tidak dikenakan faedah. Yes. Yang bestnya agensi kerajaan macam MARA ke apa, dia tak ada faedah. Okay, berbanding dengan pembiayaan swasta, dia ada faedah yang perlu dikira. Okey, so itu adalah kelebihan untuk semua pembiayaan luaran bagi bank dan agensi kerajaan. Okey, masih bersambung. Okey. So, apa dia punya kelemahan bank? Okey, kelemahan bank, pembiayaan swasta. So, apa dia punya kelemahan? Dia memerlukan penjamin. Okey, awak nak buat pinjaman daripada bank, awak perlu penjamin. Macam contoh cikgu nak beli kereta, okey, cikgu nak dengan gaji yang cikgu ada tak cukup untuk dapat meminjam untuk beli kereta tu, maksudnya cikgu tak dapatlah dengan gaji cikgu yang sikit tu kan. So cikgu perlukan penjamin. So penjamin cikgu ambil ayah cikgu sebagai penjamin, and then bulan-bulan kita lah yang bayar kan. So ayah cikgu tu sebagai penjamin saja. Bank, mana-mana awak nak buat pinjaman awak perlu ada penjamin. Okay, melainkan awak kaya lah. Okay, yang seterusnya adalah memerlukan cagaran dalam bentuk harta atau aset tetap. Okay, sebagai contoh awak tak ada penjamin ke apa, awak ada rumah, okay, awak ada kereta, awak ada rumah, awak ada syarikat perniagaan. Okay, awak kena cagar dalam bentuk harta atau aset tetap lah. Aset tetap biasanya macam rumah, bangunan, okay. Dan perlu tertakluk kepada syarat pinjaman. Ada terms and condition yang awak perlu patuhi. Jadi tak ada senang sesuka hati nak bagi awak pinjam duit, okay. And then dikenakan faedah yang tinggi, depend
faedah yang tinggi. Okay, sebagai contoh, cikgu beli kereta tu faedah dia sebanyak 3.4%. Contoh harga kereta tu dalam hanya 45k, tapi bila dah kena faedah yang tinggi, cikgu kena bayar sebanyak 55k. So 10k tu bank akan ambil dekat dia lah. Okay. So itu adalah kelemahan kalau kita buat pinjaman dengan pembiayaan swasta. Okey, seterusnya adalah pembiayaan bagi kelemahan bagi pembiayaan luaran untuk agensi kerajaan. And of course, kelemahan dia adalah persaingan yang sengit. Okey, bukannya awak seorang saja yang nak buat pinjaman dengan agensi kerajaan, banyak lagi orang. Okey, sampai kita kena isi borang beratus semua, tunggu giliran. Okey, tak mudah nak dapat. Okey. And then yang seterusnya jumlah pinjaman yang terhad. Okay, jumlah pinjaman yang terhad menyebabkan syarikat terpaksa membuat pinjaman berulang kali. Yes, okay. Dia tak ada bagi awak terus 1 juta pinjaman. Okay, dia ada peringkat, berperingkat. Contoh 20,000, kalau nak lagi kena pinjam lagi 20,000 lagi. Okay. So depend on jenis perniagaan awak bersaiz macam mana. Saiz kecil, saiz besar, okay. Dan kelemahan kepada agensi kerajaan, okay, tertakluk kepada terms and condition juga, terma dan syarat. Okay. Okay, itu adalah untuk sumber pembiayaan dalaman. Okay, kalau sumber pembiayaan luaran, tadi sumber pembiayaan luaran. Okay, next. Sumber pembiayaan dalaman, apa dia punya kekuatan? First, dia punya cepat dan ringkas. Okay, kita dah ada duit sendiri. Dalam simpanan peribadi kita dah ada duit yang cukup untuk buat perniagaan, okay. Dan tidak melibatkan kos seperti faedah atas pinjaman. Okay, kalau pembiayaan luaran kita ada faedah yang tinggi. Okay, dan kelemahan dia apa? Of course lah modal terhad. Kalau kita ada simpanan 5,000 je lah kita boleh guna untuk ni. Melainkan kita berjaya meningkatkan kita punya bisnes tu maju, okay, ada keuntungan, so that kita boleh ambil daripada tu. Tapi masih lagi terhad, okay. Modal yang terhad. Okay. Dan seterusnya ada yang kelemahan bagi sumber pembiayaan dalaman adalah sukar menambah modal dalam masa yang singkat. Yes, of course. Kalau orang tu dalam masa 3 bulan susah nak tambah modal dalam masa yang singkat. Dia memerlukan masa 3 tahun ke atas, 5 tahun. 3 tahun lah biasanya. Okay, macam mana awak nak capai keuntungan dalam masa 3 tahun? So awak kena belajar lah. Belajar cara-cara nak berniaga dengan betul. Okay. Perlu ada mentor, perlu ada nasihat daripada pakar perundingan. Okay. So itu adalah kelemahan bagi sumber pembiayaan dalaman. Okay. Sukar nak tambah modal dalam masa yang singkat. Okay. Sebab nak develop sebuah perniagaan ni memerlukan jangka masa yang panjang juga. Bagi okay. Seterusnya, okay, jom kita pergi kepada seterusnya. 3.5 prosedur. Siapa ada buku teks boleh refer kepada buku teks, okay, muka surat 78. Okay, okay. Prosedur mendapatkan sumber pembiayaan untuk sebuah perniagaan. Prosedur tu apa? Langkah-langkah, proses. Okay, proses macam mana awak nak dapatkan sumber pembiayaan ni. Okay, macam mana awak nak dapatkan, takkan nak macam mana? Step, okay, langkah-langkah awak nak dapatkan pinjaman, awak nak dapatkan modal permulaan, awak nak dapatkan pinjaman lah lebih kurang. Okay, so okay, first awak perlu, okay, awak boleh tengok kat sini. First awak perlu menyediakan rancangan perniagaan. Yes, planning. Macam mana awak nak plan, awak nak perniagaan awak ni macam mana. Okay, kena start kertas kerja daripada awal planning. Okay, macam mana nak memulakan perniagaan awak, awak nak
apa nama syarikat awak, apa nama kedai awak, and everything. Kena ada bermula daripada awal sampailah bajet terakhir, bajet berapa yang awak perlukan untuk awak um, untuk awak mulakan perniagaan awak lah. Okay, bermula bukannya seorang tu dia bila nak buat pinjaman tu dia tak ada, dia kata aku nak mulakan perniagaan, tapi start tak ada, apa pun perancangan tak ada. So kalau awak nak mulakan perniagaan, awak kena make sure awak dah ada rancangan, dah ada planning dah. Okay, dah ada kertas kerja untuk awak pergi lebih jauh. Okay, kena ada. Okay, yang kedua, apa yang awak perlu ada? Okay, mendapatkan khidmat nasihat kewangan. Okay, of course. Awak kena ada khidmat nasihat daripada orang yang pakar. Okay, awak jangan awak berniaga je tanpa ada ilmu. Okay, kena ada ilmu, kena ada nasihat daripada orang yang pakar. Okay, so khidmat nasihat boleh didapati daripada pihak bank ataupun agensi kerajaan. Awak boleh pergi tanya dekat MARA. Kalau contoh awak nak buat perniagaan awak luar negara, okay, awak boleh pergi tanya dekat Matrade. Okay, so okay, masa awak nak memohon pembiayaan ni, okay, awak boleh mendapatkan khidmat nasihat tentang kelayakan awak, layak tak nak ambil pinjaman, okay, had pembiayaan macam mana, adakah awak eligible, layak tak awak nak dapatkan pinjaman tersebut dengan perniagaan yang awak buat sekarang ni, sebagai contoh. Okay, dan cagaran, kalau ada cagaran apa-apa, okay, margin pembiayaan dan kaedah nak bayar balik tu. Okay, awak kena tahulah nak bayar bulan-bulan ke, 6 bulan sekali ke. So kena ada khidmat nasihat daripada orang yang pakar. Okay, yang ketiga adalah membuat permohonan. Okay, so prosedur langkah yang seterusnya adalah membuat permohonan. Macam mana? Okay, awak perlu memohon pembiayaan daripada institusi kewangan ataupun agensi kerajaan yang terpilih untuk mematuhi prosedur dan syarat-syarat terma dan syarat. Okay, membuat permohonan. Awak jangan pergi pinjam dengan Along pula. Okay, pergi pinjam dengan Along bunga tinggi lah. Kalau tak dapat bayar balik, habislah kan. Okay, so kena pilih institusi yang berdaftar, yang ada, yang ialah di bawah, yang berdaftar secara sah lah, jangan secara tidak sah. Okay, dengan bank, KMB Bank, RHB Bank, Agro Bank, banyak lagi bank. Okay, agensi kerajaan apa? Contoh MARA. Okay, banyak lagi. Okay, okay, yang keempat, steps yang keempat adalah pembiayaan diluluskan. Okay, di mana bila awak dah membuat permohonan, okay, dan pembiayaan diluluskan, maksudnya awak akan menerima surat pemberitahuan daripada semua pembiayaan tentang kelulusan permohonan. Contoh, awak dah lulus, so bila awak dah dapat surat, and then awak dah dapat duit tu, and then awak bila dah dapat duit tu, barulah awak boleh nak mulakan perniagaan awak, nak buat pembiayaan kewangan, nak membuat pembiayaan perniagaan awak. Okay, and then make sure awak kena pandai arrange awak punya kewangan. Sebab itulah kita kena ada planning. Okay, planning dari awal. Okay. So everything yang berkaitan dengan kewangan biasanya kita kena simpan lah. Okay, statement. Kena simpan statement bank. Everything yang berkaitan dengan perniagaan awak, receipt yang awak buat pembelian, okay, awak kena simpan sebagai untuk lembaga hasil untuk awak pencukaian lah nanti. Okay. Seterusnya adalah contoh. Okay, kita boleh tengok contoh prosedur permohonan daripada Agro Bank. Okay, boleh refer pada muka surat 79 dalam buku teks. Okay, so tengok macam mana prosedur untuk
memohon pinjaman. Okay, kita ada 10 minit saja lagi untuk kita start yang next video. Okay. So, macam mana kalau awak nak buat pinjaman daripada Agrobank? Okay, Agrobank dulu kita panggil Bank Pertanian. Okay, dia tukar nama. Okay, dulu Bank Pertanian. Okay, so first step awak perlu sediakan rancangan perniagaan macam cikgu cakap tadi. Okay, rancangan perniagaan, okay, dapatkan khidmat nasihat daripada pegawai bank tersebut. Kalau awak nak Agrobank, Agrobank lah. Okay, kalau nak pergi kepada Maybank, Maybank. Okay. So make sure kena ada dokumen yang lengkap, kena isi borang, okay, isi borang. Okay, dan menghantar permohonan kepada pihak bank untuk diproses. Okay. Untuk dapatkan pinjaman tu bukan mudah, okay. Dia ada proses dia berapa bulan, okay. And then permohonan dipertimbangkan oleh bank, okay. Kalau lulus, awak akan peroleh surat kelulusan pembiayaan dari Agrobank. Okay. Bila dah lulus, awak akan dapat surat kelulusan. Okay. Dan seterusnya, tanda tangan kontrak. Lepas dah lulus, okay, bila dah dapat permohonan awak dah dipertimbangkan, awak dah lulus, and then awak perlu tanda tangan kontrak daripada Agrobank. Lepas tu, tamat. Okay. Sekiranya permohonan tidak lulus, okay, apa yang awak perlu buat? Cubalah apply lagi daripada bank lain pula. Okay? Okay, make sure awak kena sediakan rancangan ikut format. Biasanya setiap bank dia ada format tersendiri. Okay? Macam mana nak buat surat ke apa ke. Okay, ada formatnya tersendiri. Okay, perkara yang perlu dibincangkan adalah jenis pembiayaan. Okay, awak nak bayar, nak buat pembiayaan dari jenis apa. Jumlah pembiayaan berapa nak pinjam dan dokumen yang perlu diperlukan oleh bank, contoh macam IC ke, okay, SSM, anything lah, license, okay. Dan secara amnya dokumen yang lengkap di sini bermaksud apa? Dokumen seperti salinan kad pengenalan, rekod jualan, okay, lesen perniagaan salinan. Okay, sama salinan kad pengenalan. Okay, make sure awak perlu ada pengenalan diri lah. Okay. Original IC. Okay. Okay. Okay, ini adalah contoh. Okay, ini adalah contoh borang permohonan pembiayaan daripada Agrobank. Okay. Boleh refer pada muka surat 80 dalam buku teks. Okay. Ini adalah contoh borang permohonan. Okay, awak kena isi semua ni lah. Okay. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya contoh prosedur permohonan untuk MARA, agensi kerajaan MARA. Tadi untuk contoh pembiayaan swasta bank. Okay, ini adalah untuk contoh prosedur permohonan MARA bagi agensi kerajaan. Okay. First, sama juga ke awak perlu sediakan dokumen. Ya, apa yang dokumen yang diperlukan? Okay, IC, gambar pasport, salinan pendaftaran perniagaan, license, okay, gambar lokasi perniagaan, salinan perjanjian sewa premis, bil utility, contoh bil elektrik ke bil air, okay, salinan sijil, diploma ijazah, okay, perlukan. Okay, kalau MARA dia perlukan semua ni, dokumen. Okay, and then lepas dah awak dah sediakan semua dokumen yang diperlukan, ya awak perlu merujuk kepada khidmat nasihat daripada MARA. Ya, awak kena pergi kepada bangunan MARA, okay, jumpa orang kat sana, minta dia punya khidmat nasihat. Okay, and then menyediakan dokumen yang lengkap kepada MARA untuk diproses. Okay, awak kena ada checklist lah.
Okay, benda apa yang perlukan, benda apa yang tak perlu, okay, benda apa yang kena ada tick untuk checklist tu. Okay, lepas tu MARA akan memproses permohonan. Okay. Okay, bila dah proses permohonan lulus, okay, bila awak dah dapat je surat kelulusan, kena tanda tangan kontrak. Okay, tanda tangan kontrak pinjaman dengan MARA and then tamat. So awak dapatlah duit tu, awak gunalah and then kena make sure kena buat bayaran lah. Maksudnya duit yang awak pinjam tu awak kena bayar balik lah kepada MARA dalam tempoh yang tertentu. Okay, kalau tak lulus, tamat. Tak lulus tak adalah. Dan cubalah lagi buat, cuba lagi apply. Okay. So bila khidmat nasihat daripada MARA, apa yang awak perlu tanya? Okay, syarat-syarat permohonan. Okay, awak layak ke tak nak menerima permohonan tersebut, pinjaman tersebut. Jumlah berapa nak pinjam, tempoh pembiayaan berapa tahun, okay. Serta jenis dokumen yang diperlukan oleh MARA. Okay, adalah beberapa dokumen yang MARA perlukan untuk dia proceed untuk proses permohonan pembiayaan. Okay. Sebagai contoh, di sini boleh tengok contoh borang permohonan pembiayaan dari segi MARA. Okay, ada COP MARA. Okay, ni okay, boleh refer kepada muka surat 83. Ini ada contoh. Kalau yang original, ini contohlah. Okay, ada COP MARA. Apa-apa yang awak perlu diisi. Okay. And then seterusnya adalah, okay, ini tak ada dalam buku teks. Okay, ada sebagai tambahan untuk awak. Okay, prosedur kalau awak nak mendapatkan pembiayaan sejenis equity. Equity tu macam mana? Okay. Pembiayaan equity adalah merupakan sumbangan dana daripada pemilik perniagaan sama ada dalam bentuk saham biasa atau perolehan tertahan. Saham biasa tu saham biasalah yang orang beli kan. Saham perolehan tertahan tu macam lebih kepada apa-apa aktiviti perniagaan, okay, pendapatan yang terkumpul. Contoh keuntungan yang terkumpul yang belum diagihkan. Contohlah awak ada syarikat, okay, dan syarikat awak dapat keuntungan yang lebih. Okay, so keuntungan yang belum diagihkan tu kita boleh dikira sebagai saham perolehan tertahan. Okay, maksudnya apa-apa aktiviti ekonomi syarikat, okay, aktiviti pendapatan yang terkumpul. Okay, so apa dia punya prosedur? Okay, kita tengok masa ada 1 minit lagi. Okay, kalau kita boleh habiskan dekat sini. So apa prosedur dia? Okay, first, ini lebih kepada macam syarikat awam berhad. Syarikat berhad. Yang ada lebih kepada saham lah. Jadi ada ahli lembaga pengarah. First prosedur dia adalah yang perlu dipatuhi adalah first dia kena mendapat persetujuan daripada ALP, ahli lembaga pengarah, okay, ataupun jawatan kuasa penaja bagi memulakan ataupun menambah dana perniagaan. Okay. Lepas tu dia perlu melantik syarikat. Okay, kena ada setiausaha, okay, untuk uruskan pendaftaran, okay, untuk hasilkan prospektus perniagaan. Ini ada secara ni ada sebagai information tambahan lah untuk awak. Okay. Lepas tu lepas dah lantik setiausaha, dia perlu lantik institusi kewangan yang berdaftar, okay, untuk uruskan saham terbitan awam, okay, IPO. And then seterusnya ia perlu menghasilkan prospektus, okay, untuk diedarkan kepada pihak awam melalui akhbar, okay. And then pelabur yang berminat akan mendapatkan prospek. Kalau contoh awak berminat nak melabur dengan syarikat tersebut, dan awak boleh membuat urusan dengan institusi kewangan yang
pelantik untuk membeli saham kalau minat. Okey. Okey.